Apa khabar? Wow. Okey. Yes. Apa khabar dan selamat pagi kepada anda semua. Anda sedang menonton dah Suka Pagi. Ini dah masuk 11.30 pagi. Pasti yang duduk depan TV tu, nampak kan? Itu muzik saya tu. Tapi dia, okey, tak apa. Yes, terima kasih kerana sudi menonton kami di saluran 116 MyTV. Yup. Ataupun kepada yang on the go boleh tonton kami di aplikasi MyTV mana-mana. Boleh download di Apple App Store ataupun Google Play Store. Terima kasih kerana sudi menyokong dan sentiasa menonton kami. Yeah, thank you so much. Kalau tanpa anda, siapalah kami dekat sini? Betul. Kan tanpa anda di rumah itulah yang dukung. Okey. Guys, hari ni Aizat, di Suka Pagi kita menjumpa dua orang tetamu istimewa ke studio kami. Okey, sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023 iaitu tema bagi tahun ni, kesihatan mental milik semua. Hentikan stigma, itu kita nak buat, hentikan stigma. Yap, hentikan. Kita bawa khas seorang pegawai psikologi iaitu Puan Faris Sakinah binti Abdullah. Dan bukan itu saja, Amir Rahim. Kita juga menjemput seorang penyanyi yang sangat berbakat. Beauty with brain, orang kata. Siapa lagi kalau bukan Harissa Adlin. Jadi, kalau anda nak tahu apa soalan yang kami akan tanyakan, ada lagu apa yang beliau akan nyanyikan, pastikan anda jangan ke mana-mana, duduk depan TV tu, jangan kali TV. Kalau rasa nak pergi ambil kopi, pergi ambil sekarang. Baik, jomlah kita tak nak buang masa lagi. Kita nak ke segmen pertama kita untuk hari ini. Apa cerita hari ini? Okey, Aizat dah bersedia? Sudah. Untuk terpilih? Terpilih. Oh ya. Terpilih untuk PLKN. Dah bersedia? Sudah. Saya dah kawat daripada tahun lepas lagi. Dah kawat daripada? Saya daripada tahun lepas tak stop lagi kawat. Ini tengah kawat lagi. Itu bagus. Itu semangat yang saya suka. Tapi malangnya Aizat tak layak. Tak layak. Kenapa pula? Sebab apa? PLKN 3.0 untuk kelahiran 2007 sahaja. Oh, siapa yang lahir 2007 sahaja yang layak. 2007 saja. Maknanya beruntunglah budak-budak 2017. 17 pula 2007. Baik, Kementerian saya. Pertahanan MINDEF memaklumkan hanya remaja yang lahir pada tahun 2007 sahaja yang akan dipanggil ke program latihan khidmat negara PLKN 3.0 tahun hadapan. MINDEF dalam satu kenyataan berkata kerajaan telah bersetuju untuk memperkenalkan semula PLKN dengan kaedah yang baru selaras dengan Akta Latihan Khidmat Negara 2003 Akta 628. Wow. Baik, kepada yang lahir 2007 bersiap sedia untuk dipilih untuk masuk PLKN. Awak lahir tahun? Dah Kalau lama awak lah, awak mesti nak, betul? Yes, betul. Of course, semua orang nak. Sebab apa? Latihan yang diterapkan dalam PLKN ni macam-macam. Bukan saja dari segi memegang senapang yang kita tahu, malahan dari segi membantu macam dia akan pergi rumah ke rumah, kampung ke kampung untuk membantu membersihkan ke apa ke. Macam apa yang berlaku sekarang ni, bila kita dah diterapkan, belajar tentang macam mana cara nak bantu orang kalau ada emergency ke. Ini yang berlaku, tiada kejadian tidak diingini dilaporkan dalam banjir di Subang Perit. Kita tahu, kalau kita tengok dekat social media, mall masuk banjir, Mat. Ni dekat parking ni, kalau tengok dekat parking ni, Kuala Lumpur Syarikat Pengurusan Bangunan Subang Perit di Subang Jaya, Hektar Property Servis Sendirian Berhad mengesahkan tiada kecederaan dan insiden tidak diingini dilaporkan berlaku dalam banjir kilat yang melanda tingkat bawah tanah pusat beli belah itu pada Ahad lepas lah. Dalam satu kenyataan malam tadi, syarikat itu berkata ia sedang aktif menangani keadaan itu dan memastikan keselamatan pembeli dan pengunjung bangunan berkenaan. Agak berbahaya juga. Betul. Sebab apa kan? Kadang-kadang kena punca elektrik ke, kita tak tahu kalau ada a few orang yang ada dekat dalam, masih ada dalam mall ke, dan mungkin ada kerosakan yang berlaku kepada peniaga-peniaga pusat beli belah tu. Kapet, kereta, tayar kena air tu nak kena tukar tu. Betul. Bagi kita awak kan. Tapi nasib baik tak ada apa-apa yang tidak diingini berlaku lah. Alhamdulillah. So, jadi pengejaran kepada semua sentiasa berwaspada lah. Ya, betul. Baik, isu semasa sekarang ni yang dah berlarutan berpanjangan dah ni. Perang Palestin Israel, korban kanak-kanak hampiri 5,000. Wow. Banyak tu. Baik, di Gaza sekurang-kurangnya 4,880 kanak-kanak terbunuh daripada jumlah keseluruhan mangsa korban seramai 9,770 orang sepanjang berlaku peperangan antara Israel dan Hamas di Gaza yang genap sebulan esok, kata Kementerian Kesihatan Palestin.
Sementara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pula melaporkan daripada 2.3 juga populasi di Gaza, seramai 1.5 juta daripada mereka ditempatkan di kem pelarian. Ini dia berita terkini dari Gaza. Memang sangat mendukacitakan, hampir 10,000 nyawa telah terkorban. Lagi-lagi kanak-kanak tu saya amat cakap apa, rasa kita of course kita sebagai seorang manusia, kita sebagai manusia kita of course ada rasa sakit hati. Lagi-lagi kanak-kanak yang lebih 5,000 orang yang mati. Okey, kita harapkan sangat apa yang berlaku, konflik yang berlaku antara kedua-dua buah negara ini dapat diselesaikan dengan segera. Betul. Faham tak? Dan tolong kan kita minta Israel hentikan serangan. Betul, dan kami rakyat Malaysia sentiasa berdoa supaya rakyat Palestin diselamatkan dan peperangan ini diberhentikan secepat mungkin, insya-Allah. Alright, itu sahaja berita untuk pagi ini. Kami nak berhenti rehat buat seketika dahulu, tapi sebelum tu kita ada sesuatu untuk dikongsi kepada anda semua dalam Suka Pagi Kongsi. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama saya Amir dan juga Aizat. Terima kasih kerana masih menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Tak lupa kita nak bagi shout out kepada I Am Famous sebab sponsor baju kita untuk hari ini. Kalau anda nak nampak kemas, bergaya, dapatkan I Am Famous. Kalau rasa macam nak selesa, duduk tu pun selesa, rasa macam angin-angin tu masuk. Yes, of course, I am famous. Of course, we are famous. Okey, kita tak nak buang masa lagi. Betul. Okey, kita akan bersama dengan tetamu kita yang pertama iaitu ke segmen yang seterusnya. Knock knock, siapa tu? Hai, Assalamualaikum. Saya Faris Sakinah binti Abdullah daripada Kementerian Kesihatan. To be specific, daripada Pegawai Psikologi Kaunseling daripada Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Selayang. Selamat datang ke Suka Pagi, Puan. Saya cukup berbangga kita ada orang-orang hebat yang macam ni datang pakar, untuk berkongsi sesuatu yang baik. Ya, selamat datang saya ucapkan Puan Faris. Ya. Boleh saya panggil Puan Faris? Boleh, nak panggil makcik pun boleh, aunty pun boleh. Okey, kita dekat dengan rakyat sikit. Mungkin Puan lah. Okey, kita stay dengan Puan lah. Okey, baik, kita bawakan khas kepada penonton hari ini seperti yang anda tahu, dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023 ni, tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia Puan Faris merupakan pegawai psikologi, betul? Hospital Selayang. Okey, mungkin boleh perkenalkan sedikit tentang latar belakang lah, tentang tugas Puan. Okey, saya Faris Sakinah binti Allah, mendapat pendidikan awal dalam bidang psikologi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat master di USIM dalam kaunseling keluarga dan perkahwinan. Telah bertugas di Kementerian Kesihatan Malaysia semenjak daripada tahun 2007. 2007? Sebelum tu saya bertugas sebagai guru bimbingan kaunseling di Kementerian Pendidikan daripada tahun 1989. Kemudian berpindah ke Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini adalah yang paling lama bekerja? Tidak, di Kementerian Pendidikan yang paling lama lah. Tapi di Kementerian Kesihatan ini insya-Allah sehingga pencen. InsyaAllah. Tapi saya rasa macam teruja sebab apa di usia macam ni pun masih bekerja lagi kuat. Saya seronok bekerja di dalam bidang saya lah. Sebab setiap hari saya akan melihat pesakit-pesakit, tak kira kanak-kanak, remaja sehinggalah yang dewasa, sehinggalah yang ke 80 tahun di hospital. Wow. Dan dia sesuatu yang sangat mencabar sebab kita bermain dengan minda, bermain dengan mental pesakit kan. Betul. Dan saya suka dengan kerja saya. Mungkin sebab itulah bertahan sehingga kini.
Itulah. Okey, baik. Okey, bercakap tentang kesihatan mental Puan. Kalau sejak ke belakang ni, terutamanya di media sosial, ramai orang dah bercakap tentang mental health, dah ada banyak awareness. Okey, saya nak tahu dari pemerhatian Puan sendiri, adakah isu mental health ni dah semakin berleluasa di kalangan remaja ataupun juga orang dewasa sekarang? Pada saya seronok dengan masyarakat sekarang sebab masyarakat sekarang dah lebih aware, dah lebih memahami tentang apa dia kesihatan mental. Tapi cuma yang menjadi kerisauan kami di KKM ialah bagaimana untuk kita breakkan stigma tersebut. Contohnya kan macam tema bulan mental health kita tahun ini ialah hentikan stigma kan. Jadi bagaimana untuk kita educate masyarakat kita, bagaimana untuk mereka supaya tidak memberikan stigma itu kepada pesakit-pesakit mental. Ya, itu sangat penting sebenarnya. Sebab perkataan stigma tu seolah-olah macam jadi tabu dalam masyarakat kita. Dia macam dibawa daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Dia adalah satu kepercayaan stereotip. Di kalangan masyarakat mengatakan bahawa di kalangan individu sendirilah, individu ataupun masyarakat terhadap orang yang mempunyai masalah mental. Contohnya lah macam Amir dengan Aizat. Kalau dengar orang cakap pasal mental ni, apa yang you terfikir? Ingat orang gila. Kalau dululah, kalau dulu masa kecil-kecil saya ingat orang gila lah. Stigma seperti itulah itu perlu jadi kita kalau buang. kita fikir, okey, orang mental apa? Gila lah. Kan? Kemudian kalau orang tu jumpa doktor, dulu kita panggil pakar sakit jiwa kan. Kalau kita jumpa doktor psikiatri, kita jumpa kaunselor. Apa maksudnya? Kau gila tu. Orang tu gila tu sebab pergi jumpa doktor yang macam tu. Tapi macam mana stigma tu boleh start sebenarnya? Stigma itu bermula daripada dah bertahun-tahun dulu kan. Daripada tahun dulu, zaman-zaman dulu, kalau macam kita bila dalam keluarga ada sesiapa yang mengalami masalah mental, kita nak tak bawa keluarga kita tu pergi jumpa dengan doktor sakit jiwa tu. Okey, yang ni yang penting ni. Saya nak tanya. Okey, kalau kita dalam keluarga lah contohnya. Kalau kita nampak dalam keluarga kita ataupun kita nampak kawan-kawan kita yang mengalami tanda-tanda awal seperti gangguan kesihatan mental ni, apa benda yang perlu kita lakukan untuk membantu mereka untuk mendapat rawatan? Apa benda pertama? Okey. Pertama sekali, apa kata kalau kita nilaikan orang itu, keluarga itu terdahulu, ahli keluarga kita terdahulu. Tengok dalam tempoh beberapa hari dia. Biarkan dia. Bukan biarkan, pantau. Kita pantau dia. Okey, kita tengok cara dia kan. Kita boleh bagi satu inventory kat dia. Pernah dengar DAS? Depression, Anxiety, Stress Scale. Kan, kita boleh bagi itu pada dia untuk kita tengok, pantau dia tahap di mana stres dia dekat tahap mana. Adakah tahap dia tu di tahap yang teruk ataupun sangat teruk atau severe kan. Boleh juga kita bagi PHQ-9, Public Health Questionnaire, ada 9 soalan. Daripada situ kita akan tengok daripada mana mereka ini kita boleh bawa. Okey, dan kita tengok dalam masa tempoh 2 hari 3 hari. Kita bagi tips 10B tu. Itu semua akan dilakukan oleh ahli keluarga sendiri atau kita kena bawa kepada kita boleh buat dekat rumah dulu. Kita buat kat rumah dulu dan kita tengok dalam tempoh 3 hari. Kalau 3 hari kita nampak dia makin teruk, dia mula bercakap sorang-sorang, mula mengatakan bahawa dia nampak bayang hitam lah apalah, and then kita boleh bawa ke mana-mana klinik kesihatan untuk dapatkan rawatan. Adakah dia orang ni akan bantara macam aku tak gila lah. Maksudnya macam itulah. In denial lah, orang in denial. Saya banyak tengok drama dan filem kalau kita dalam keadaan itu, adakah kita akan mengaku yang kita ni ada masalah mental? Tidaklah. Kan? Jadi mereka pun akan mengatakan bahawa saya tak gila sebenarnya, saya tak ada apa. Tapi sebenarnya pada saya, mereka yang mengalami ini bukanlah gila sebenarnya. Kalau macam kita kan, kalau saya kata Aizat dengan Amir stres tak kerja? Kadang-kadang tu adalah stres dia. Kan? Adakah itu menandakan yang kita ni gila? Tidak. Kalau saya pun stres juga dekat rumah. Kadang-kadang saya balik office kan, dengan balik rumah daripada office dengan keadaan yang tertekan. Adakah saya nak mengatakan saya ni gila? Maknanya betul ada cara kita memikirkan satu situasi itulah. Betul. Okey, so macam mana nak tahu lagi tanda-tanda seseorang itu menghadapi kesihatan mental? Kadang-kadang orang tak tahu, mungkin orang tu tanda-tanda apa antara tanda-tanda lagi. Macam tadi nampak benda gelap lah apa. Mudah aja. Kita nak tahu sama ada orang ini mengalami tekanan, stres, tekanan ataupun anxiety ataupun depression.
Okey, kita nak tahu dulu apa dia depression, apa dia anxiety, apa yang berlaku, ada trauma tak dalam hidup dia. Jadi orang-orang ini dia akan mengalami macam ni. Kadang-kadang kan tiba-tiba kan kita rasa macam mengigil badan kita. Okey, tiba-tiba tangan kita berpeluh walaupun dalam tempat yang sejuk, tak panas Itulah. pun. Berpeluh dan jantung kita mula berdegup, lencang tiba-tiba aja. Dan kita mula dapat panic attack, kita dapat anxiety attack. Dan orang-orang ini adalah yang kita katakan mengalami tekanan ataupun mengalami kesihatan mental, mempunyai masalah dalam mental dia. Oh, saya nak kena bawa seorang kawan saya ni. Okay. Baik Puan, kita ada banyak lagi nak berborak tapi kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Tapi sebelum kita ke commercial break, kami nak sajikan penonton dengan satu VT kesihatan mental daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jom kita saksikan. Ini anak saya Aina. Aina mengalami gangguan kemurungan. Hakikatnya kemurungan telah Saya tak keseorangan. Kita hadap bersama-sama ya. Jangan pandang ringan pada kemurungan postpartum. Bantu mereka dapatkan rawatan. Alright, baik. Okey. Yes, kembali lagi bersama kami di Suku Pagi. Itu dia VT daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan itu VT yang kena dengan topik kami iaitu kesihatan mental. Dan tadi pun sebelum kita dah berborak sedikit tentang kesihatan mental, sekarang kita nak borak tentang Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023 dengan tema kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Baik Puan, nak tanya, boleh Puan terangkan kepada penonton Hari Kesihatan Mental Sedunia apa itu, dia punya hari apa, dia punya tujuan? Okey. Setiap tahun World Mental Health Day diraikan seluruh dunia. Pada 10 hari bulan 10 setiap tahun kita akan merayakan Hari Mental Health. Di Malaysia juga sama, dan di Malaysia juga kita samakan dengan bulan kaunseling kebangsaan. Sepanjang bulan itu kita akan membuat promosi lah mengenai kesihatan mental, terutama di kalangan-kalangan rakyat kita, dia kan masyarakat kita. Objektif utama untuk kita ketengahkan dalam tema ini ialah untuk memberitahu bahawa mereka-mereka kat luar ni tidak bersorangan. Kami ada, maknanya kita mendengar apa yang mereka nak luahkan, apa yang mereka nak katakan pada kita. Terutamanya, tapi tahun ini kita spesifikkan untuk bagaimana untuk kita hentikan stigma tersebut. Kalau ikut kajian morbidity kita dalam tahun 2019, seramai 2.3 rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke bawah mengalami masalah kemurungan. Muda-muda 18 tahun ke bawah mengalami kemurungan. Dan daripada itu masa kita buat kajian pada tahun 2022, kita dapati bahawa 1 daripada 8 remaja pernah terfikir untuk membunuh diri. Wow. Dan daripada situ juga kita dapati bahawa 1 daripada 10 remaja di Malaysia ini pernah cuba untuk bunuh diri. Tadi terfikir. Satu daripada 8 itu dia rasa fikir untuk bunuh diri. Tapi 1 daripada 10 remaja pernah mencuba untuk bunuh diri. Okey, Puan, data-data ini semua maksudnya ini kes yang pernah berlaku. Betul. Yang dah berlaku pun ada. Ya, betul. Ini kes yang kita buatlah, yang kajian morbidity kesihatan kebangsaan yang Kementerian Kesihatan punya data. Okey, kami nak tahu sangat juga menakutkanlah kan. Menakut. Dan kami nak tahu juga kenapa antara banyak isu-isu yang ada itu, kenapa KKM nak fokus hentikan stigma. Okey. Stigma ni satu tabu macam saya cakap tadi. Jadi bila stigma ini kita tak break,
pesakit-pesakit mental ini dia akan rasa macam diri dia dipinggirkan. Dia akan rasa diri dia macam tak berguna. So agak susah untuk dia bawa diri dia ataupun keluarga ni bawa ahli-ahli keluarga dia ni mendapatkan rawatan. Contohnya macam kita, kalau kita ada ahli keluarga yang menghadapi masalah mental, kita nak bawa pun kita malu. Kita takut nanti apa orang cakap, kita takut nanti apa jiran kita bercakap, oh anak simpolan anak si A Lebih tu. memikirkan mulut orang. Betul. Jadi kita nak break sebab kita kalau boleh kita nak rakyat kita sedar, masyarakat sedar bahawa penyakit mental ini sama seperti penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit yang tak berjangkit lain. Contohnya macam darah tinggi. Penyakit orang yang ada diabetes. Boleh je bergaul dengan semua orang kan. Dan orang-orang ini juga dia berfungsi dan dia juga boleh bergaul dengan semua orang. Cuma kalau dia tak dapat rawatan yang lebih awal, dia punya konsep dia ataupun dia tu akan menjadi lebih berisiko. Tingkah laku itu akan berubah menjadi lebih agresif dan lebih berisiko. Jadi tujuan KKM untuk hentikan stigma ialah supaya rakyat masyarakat ini sedar bahawa pentingnya seseorang itu menjalani hidup yang lebih normal dan breakkan stigma itu supaya orang-orang ini boleh mendapat rawatan dengan lebih awal dan boleh berfungsi dengan lebih baik. Itu satu tindakan yang sangat bagus. Okey, saya nak tahu juga siapa yang mainkan peranan dalam melaksanakan kempen ni. Okey. Kalau kita nak kata siapa yang mainkan peranan tentang kempen ini, semua orang. Semua masyarakat, semua agensi kerajaan. Tak semestinya kerajaan Kementerian Kesihatan aja, semua kerajaan. Badan-badan bukan kerajaan, NGO, dan of course lah bersama-sama dengan NCM lah, dengan Pusat Kesihatan Mental Kebangsaan ini kan, dengan TWG, Technical Working Group kita, dengan pasukan Malaysian Mental Health Psychosocial Support Service kan. Lepas tu dengan ahli-ahli akrab. Ahli-ahli akrab seluruh Malaysia, seluruh negara, dengan pemegang-pemegang konsisi KKM. Mereka ini semua adalah orang yang paling layak untuk bertindak untuk melaksanakan hentikan stigma ini. Okey, baik. Bercakap tentang hentikan stigma, apa yang langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk hentikan stigma? Macam kalau kami sendiri pun, kalau kami tahu orang masih ada stigma, macam apa yang kita boleh lakukan untuk? Okey. Cuba pertama sekali rasakan empati itu. Letakkan diri kita di tempat mereka. Apa yang kita rasa kalau kita ada mengalami perasaan, mengalami tekanan yang sama, mengalami depression yang sama. Kita letak kat situ. Ya, bila kita letak, kita faham tentang dia. Bila kita faham tentang dia, mudah untuk kita memahami dia, mudah untuk kita memberikan feedback. Maknanya kalau kita faham tentang dia, lebih mudah untuk kita breakkan stigma tersebut. Jadi kita kena faham dulu apa dia sakit mental tu, apa ahli keluarga ataupun kawan-kawan kita mengalami apa dia. Sebab mental ni dia banyak, kesihatan mental ni dia abroad, dia banyak. Tekanan pun adalah masalah mental juga kan. Depression, anxiety, apa lagi, bipolar, skizofrenia. Banyak. Kalau kanak-kanak, saya melihat kanak-kanak di hospital kan. Kalau di kanak-kanak tu dalam 3 tahun, 4 tahun dengan ADHD-nya, dengan selective mutism-nya, dengan autism, dengan cerebral palsy, dengan Down syndrome. Kan banyak. Dan itu semua kita ratakan bahawa kanak-kanak ini kalau kita tak jaga, dia akan develop lebih teruk. Kalau tak jaga, dia akan, kalau dia boleh membawa sampai ke tua. Boleh juga. Okey. Boleh. Saya ada sedikit soalan tambahan. Boleh ke kalau contoh saya bila dah tahu information ni, mungkin ada orang kat luar sana dah dapat informasi yang kita bagi ni, dia pergi jumpa kat kawan dia, engkau kena pergi jumpa doktor. Maksudnya engkau kena jumpa orang yang sepatutnya. Boleh ke kita cakap secara macam tu atau dia ada cara dia? Boleh, tapi cakap tu kena cara yang berhemah. Tak boleh berhemah. Kalau tiba-tiba saya kata, engkau kan aku dengar tahu, saya dengar daripada TV orang ni cakap macam ni, pegawai ni cakap macam ni. Aku rasa engkau ada simptom tu. Aku rasa engkau ada simptom-simptom. Tak boleh macam tu. Tak boleh lah. Jadi dia akan trigger balik. Bila dia trigger nanti dia akan jadi lagi. Kita takut dia akan bertindak lebih agresif. Okey. So jadi kami pun nak tahu dah apa pendekatan KKM untuk menjayakan kempen ini. Okey. Macam-macam lah yang kita buat. Satunya kita aktifkan kumpulan teknikal kerja kita. Okey. Dalam KKM ni dia ada kan, ada teknikal kerja macam saya masuk
technical working group kan. Okey. Kita ada juga ahli majlis penasihat promosi kesihatan mental. Okey. Kemudian yang akan bergerak dalam melaksanakan benda-benda ni semua lepas tu kita ada pelaksanaan pelan-pelan tindakan promosi yang kita berikan kepada MHPSS kita. Mental Health Psychosocial Support. Okey, service. Okey. Kita juga ada ahli-ahli akrab seluruh Malaysia yang kita akan berikan mereka tunjuk ajar ke, latihan ke kan. Lepas tu ada juga dengan NGO sebagai sokongan-sokongan yang akan melaksanakan perkara-perkara sedemikian. So ni banyak kerjasama dari pelbagai pihak, pelbagai NGO. Tapi dalam pada masa yang sama Aizat, Amir, pada masa yang sama ahli masyarakat juga memainkan peranan yang penting. Sebab kita dekat peringkat tertinggi kat peringkat kementerian, kita tak tahu apa yang berlaku dekat bawah. So ahli masyarakat macam ketua kampung ke itu kan perlu kan? Perlu untuk bersama-sama dengan kami menjalankan pelaksanaan hentikan stigma ini. Baik, mungkin mungkin ada antara kita yang kurang, bukan kata kurang informasi lah, contohnya kan ada yang dia alami situasi yang yang sekarang ni, apa yang kita bincangkan ni, tapi dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak pergi mana aku nak hantar ni, pula salah hantar pergi orang tak sepatutnya. Faham tak? So macam mana, mungkin ada yang mendengar ni, macam mana, apa step utamanya, benda yang paling mudah untuk mereka kalau nampak macam ni, kat mana kita nak bawa mereka ni pesakit-pesakit ni? Amir dengan Aizat pernah dengar tak talian HIL 15555? HIL. Saya pernah sekali je, tapi tak pernah nak call sebab tak ada sebab. Yalah, tapi pernah dengar lah. Pernah dengar lah. Okey, talian HIL ini memang diaktifkan daripada pagi sampai pukul 12.30 malam. Faham. Okey. So kita boleh call untuk dapatkan info terkini ataupun kita boleh dapatkan maklumat-maklumat tentang rawatan. Itu pertama. Kalau sekarang ni dalam kita punya My Sejahtera, dah ada My Minda kan. My Minda pun salah satu cara bagaimana kita boleh mendapatkan info-info tentang kesihatan mental. Kalau dah teruk sangat, dah worst come to worst tu, selalunya kita cadangkan untuk hantar ke emergency lah, ke bahagian Jabatan Kecemasan di mana-mana hospital kerajaan. Tapi saya tak berapa galakkan untuk pergi ke Jabatan Kecemasan tu, sebab selagi kita boleh kontrol, selagi kita boleh pantau di rumah, kita pantau dulu. Dan kemudian kita tengok apa yang akan berlaku selepas itu. Tapi kalau dah memang tak boleh, kalau macam pesakit tu dah memang bertindak secara agresif sangat, dan kita boleh bawa ke hospital kerajaan lah, ke Jabatan Sekretari. Faham. Baik Puan, terima kasih kerana berkongsi maklumat sangat tentang bermanfaat. Topik hari ini saya sangat suka kan. Ya, dan semoga kempen ini berjaya, dan kepada anda yang mungkin mengalami kesihatan mental ataupun kena sesiapa, dapatkan bantuan segera. Okey, jangan tunggu lama-lama dan kita hentikan stigma kesihatan mental ni. Alright, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama saya Amir dan juga Aizat. Terima kasih kerana masih menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Wow. Ya, tadi topik kita sangat menarik. Sangat intens. Harap intens. apa yang kita kongsikan pada hari ini, pada episod yang awal tadi, mungkin anda boleh ambil pengajaran dan ya, dan macam-macam lagi lah. Yes. Okey, baik. Lepas ni tetamu kita happy-happy sikit. Kita tak ada buang masa. Kita masuk kita nak suruh dia menyanyi. Jom kita ke segmen seterusnya. Knock knock, siapa tu? Hai semua, nama saya Harisa Adlin. Saya seorang penyanyi dan pelakon and also a songwriter here to promote lagu Metaphor. Selamat datang Harisa. Selamat datang Harisa. Apa khabar? Khabar baik. Dengar cerita tak breakfast lagi? Belum. Pagi-pagi dah usik dah. Adalah. Yelah nak menyanyikan, nak kopi dah kena dulu. No. Belum just lagi. You mineral tak water. makan apa lagi? Tak. Baik, kita pergi kepada soalan lah. Okey, bersama dengan kita kat studio hari ini, seorang penyanyi muda, tuan-tuan dan perempuan, bukan sebarang penyanyi. Muda. Malah seorang komposer dan juga pelakon. Harisa Adlin, boleh tak
mungkin cerita perkembangan. perkembangan atau latar belakang sedikit lah kan. Mungkin ada yang baru mendengar nama Halisa dalam industri. Okay, so saya dari kecil, saya memang active in music. So when I was small, I love to sing. Saya suka menyanyi. Suka menyanyi. Yeah, my family loves to sing. We love music as a whole. Dan saya juga suka menulis cerita, like stories. And when I was 9 years old, saya belajar untuk bermain gitar dengan keyboard melalui YouTube and all online. Then my mum tanya, since you tulis cerita and you suka bermain alat muzik, why not you cuba untuk tulis lagu? So I started writing songs when I was 9 years old. And then sampai sekarang Halisa dah kumpulkan 50 originals tapi tak release lagi. 50 original. First lagu yang you tulis dan tajuk dia apa? First song was In the Stars, pasal arwah ayah Halisa. Boleh kongsi sikit that song. Belanja sikit. Okay. Nak dengar. Okay. I don't wanna know what love is if it's not with you. I don't wanna seem weak when you're watching me from the skies. Begitulah. Wow, very nice. Dari umur 9 tahun je guys, dah ada berapa 50 lagu tulis. Bagus lah, sangat hebat. Dan lagu tu dah keluar belum? Belum. I tak pernah release any of my songs lagi. Wow guys, dari sejak umur 9 tahun dah menulis dan menyanyi lagu, dah kompos lagu. Kita 9 tahun buat apa je masa 9 tahun? Tak ingat dah 9 tahun buat apa. Saya kompos juga. Kompos benda lain lah ke? Baik, selain menjadi seorang penyanyi dan juga komposer, Halisa juga merupakan seorang pelakon. Macam-macam drama. Kalau anda pergi lihat Instagram Halisa, macam-macam drama sekarang ada dekat TV yang Halisa berlakon. Oh ya ke? Halisa Alhamdulillah. So, nak tahu juga, mungkin perlu nak tahu macam mana dari seorang penyanyi you boleh transition jadi seorang pelakon. Okay, so when Halisa buat music, it was all during school time. So sepanjang Halisa sekolah rendah, sekolah menengah, I was doing music. After SPM finished, saya just focus on performing at buskings, weddings, tulis lagu, perform at gigs, working with songwriters. Lepas tu saya berjumpa dengan manager saya sekarang, which is Abah Faiz. And dia tanya kalau saya berminat tak untuk berlakon. Oh, dia offer. Yeah, he offered me. Tapi my whole life, Halisa tak pernah terfikir pun Halisa akan masuk dalam bidang lakonan. Never in my life. Halisa memang suka public speaking, choral speaking, talking to people. Tapi berlakon tak pernah. But he said, you know what, just try. So, I start berlakon masa Oktober 2021, masa saya umur 18 tahun. And ever since then, I just berlakon je. Sebab I dah start rasa minat berlakon tu. Wow, okay. Memang rezeki lah daripada menyanyi lepas tu jadi pelakon. Sebab you boleh confident yang you tak, faham, you tak terfikir nak jadi pelakon. And then tiba-tiba macam, okay, just go. Sebab saya jenis yang memang just do it. Yeah, just do it lah. Just go. You tak kisah apa pun berlaku. And then yang penting you kat dalam tu you try. Yeah. Yes. Ada ambil kelas apa lakonan ke apa ke? Masa Halisa baru nak start berlakon tu, masa tu MCO, so tak boleh masuk acting class. Belajar kat YouTube lah. So I watched a lot of movies and dramas. Okay. I just try lah. Lepas tu masa I masuk set, I cuba untuk belajar on set. So saya belajar all the technical stuff, all the acting belajar stuff, on the go lah. Set, yeah. Okay, inilah definisi beauty with brain guys. Seorang yang berbakat dan juga seorang yang pintar dekat sini, yang bukan calang-calang orang. Okay, nak tahu juga you dah start menyanyi dan sebagainya since 9 years old. So from you 9 years old sampai you membesar ke sekolah, how do you divide your time untuk belajar dan juga buat music? Ke ataupun you prioritize study more than buat music dulu? What my mom did, dia cakap kalau, sebab I was so active in music, competitions, tarian pun Halisa buat. So dia cakap kalau you minat buat benda-benda macam ni, which is all the co-co activities, you have to prioritize your studies and kena janji dengan mama you akan dapat the top of your grade di entire time. Kena dapat first student every single year. Kalau tak, you tak boleh buat semua benda ni. Okay. So how I divided my time is, okay, so waktu sekolah habis, I akan terus go to toilet sekolah, mandi, siap-siap untuk tarian. Lepas tarian, I akan practice tarian, I akan pergi tuition. Lepas tuition,
I akan pergi praktis tarian lagi sampai pukul 11-12 malam. Okay. Lepas tu balik tidur. Interesting. Then in the morning, I do my homework and then I go to school. Macam that mana was my you routine. tak pengsan? Tak ada, Macam tu hari-hari. sebab because dia maybe you sangat patient dengan apa Sebab you I buat. suka. Okay, I bagus suka. I Okay, love my baik. school time. Because of sebab dia suka buat apa yang benda apa yang you buat sekarang ni. Okay, itu dah sebab itulah lahirnya single pertama, Single terbaru, Metaphor. Oh, maafkan saya. single terbaru sebelum ni okey, yang Aku Sayang Kamu. Sebelum ni Itu sebelum. Okey, apa istimewanya lagu terbaru Harisa yang berjudul Metaphor ni? Metaphor. Oh, the special thing is lagu ni is OST untuk cerita Cik Langsway dan saya pun heroine untuk cerita Cik Langsway tu. But when alternate panggil Harisa untuk nyanyi lagu tu, dia orang tak tahu yang I berlakon dalam cerita tu. So I was like, I'm in this drama. I tengah shoot cerita ni sekarang. Dia macam, oh ya ke? So it's a very different thing. It's a very fun vibe. And it's also my first seram comedy. I tak pernah berlakon dalam cerita hantu. Dan cerita hantu tu ada banyak jenis hantu. Ada pocong, ada pontianak, ada langsui, ada toyo, semua ada. And the song is a very fun song which describes the series lah. Itulah, kalau kepada anda yang dah dengar lagu Metaphor ni, vibe dia sangat catchy. Yeah. Total opposite dengan that genre of that drama which is horror kan. Yeah. Dan of course total opposite dengan genre your single sebelum ni Sayang Kamu, right? So nak tahu juga apa pendapat Harisa bawa lagu Metaphor different genre ni? It's definitely a challenge sebab I'm more to ballad. Even by the way Harisa bercakap pun, I don't sing songs that are like pop, dancey, very catchy songs. But you know, I'm the type that I'll just go for it. So I just cuba, I pergi record the song dekat studio and it was okay, it was nice. So I pun nervous nak bawa lagu ni live sebab it's not my usual type of song to sing. Tapi hari-hari I practice. Itu dia, practice makes perfect. Okey, kalau kita tengok kan penulis lirik dan komposer lagu ni juga bukan cacalang, iaitu Iki Haq dan Firdaus Rahmat. Macam mana mereka boleh berkolaborasi dengan awak? Basically Harisa tak take part dalam penulisan lagu ni at all. I just know that diorang tulis lagu ni, but I kenal diorang in terms of their work. So masa I pergi dekat studio diorang and kita orang bincang pasal lagu ni, Iki and Firdaus diorang sangat-sangat bagus. Diorang jenis yang macam open to all sorts of opinions sebab bila Harisa dengar demo lagu ni, it's just you boleh dengar Firdaus singing the song macam tu je lah. There's no like backup vocals or like anything extra. Tapi I voice up my opinion. I cakap boleh tak Harisa nak tambah ni, nak add more things to make the song a bit more different. So it became like a very fun catchy song which ada banyak sangat different elements into the song. Just nak add on sikit, macam mana dia boleh nampak Marisa untuk nyanyikan lagu ni? Ada Marisa ada tanya tak kenapa you? I actually didn't ask. Okay. I feel so bad. Bila dah orang apa, accept lah. Must be have something lah. Yeah. I mesti ada, faham tak? Just kita nak tahu. At first, I lah. thought mungkin sebab diorang tahu I berlakon dalam cerita tu. Tapi, but then I've been to TV3 before, so maybe that's why they called me to sing. Itu anggap rezeki je lah. Anggap rezeki sahaja. Tak payah. Kalau rezeki datang, jangan bersoal. Terima saja. Okay. Saya je. Okay, it's okay. Okay, Harisa, so far saya nampak lirik video. Ada tak plan nak buat music video anytime soon? Yes. I do want to have a music video sebab I rasa kalau buat music video untuk lagu ni, I think it's very like you can put a lot of creative ideas. Semua. Kan. Tapi belum ada rezeki lagi. I hope so we get to soon. I really want to. have a music video. Kami doakan supaya music video tu ada, nak tengoklah konsep apa yang Harisa akan bawa. Mungkin Harisa boleh ada input sendiri dan sebagainya kan. Okay, lepas ni Harisa akan perform
dia punya lagu Metaphor. Okay, so you all jangan tukar channel, okay? Kita lepas ni ada nak berborak dengan sikit saya. Dan kita ada juga beberapa soalan yang ingin ditanyakan sebelum Marissa menyanyi. Yes, okay. Sementara itu, stay tune bersama kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV, Suka Sangat. Okey, kembali lagi bersama dengan kami di Suka Pagi. Yes, betul. Pastinya ni nak kat 12.30. Kita nak cakap tengah hari lah, sampai tengah hari. Kita masih lagi bersama dengan Marissa. Harissa. Harissa. Yes. Marissa, ya Allah. Kau confuse dengan orang lain. Harissa. Siapa tu? Maaf Harissa. Okey. Yes. Yes, Amir. Okay, Harissa nak tahu juga apa harapannya untuk lagu single terbarunya Metaphor. The only thing yang Harissa harapkan is for you guys to keep streaming, to keep listening to it. Harap-harap kalau ada rezeki mungkin akan terpilih untuk muzik-muzik ke. Yes. It's a big hope. Rasanya boleh terpilih untuk Suka TV Boleh. juga kan? Ya. Sebab Harissa sangat berbakat kan. Yes. Mungkin kita nak tahu juga your punya perancangan sebab Future plans. future plan sekarang ialah jauh lagi kan. Macam-macam you dah buat. Ada apa-apa perancangan ke yang akan datang lah 2 tahun, setahun akan datang? Okay, so my current plan for the next 1 to 3 years is becoming the face of one of the next heroines for drama. Okay. So you memang nak venture more into berlakon lah? Yes, for the next few years. So yes. bila you masuk the next few years berlakon tu, adakah you akan hold your singing career dulu ke ataupun serentak jalan sama-sama? At the same time. At the same time. Okay. Kalau kita bagi dua pilihan lah antara berlakon dengan menyanyi, mana you akan utamakan? Menyanyi. Menyanyi. Yeah. Okay, so maknanya menyanyi tu still is the number one choice Yes, lah. definitely. Kenapa menyanyi? Sebab music is something yang Harissa buat dari kecil lagi, and my love for music is nothing can. Because you fight punya it. darah mungkin sebab your parents Yeah, kan. I guess so. Okay, speaking of menyanyi lah, kalau you diberi peluang untuk collab dengan mana-mana artis, who would you choose? Local or international? Both local and Okay, international. local. Oh my God, M. Nasir. M. Nasir. Wow. Kenapa M. Nasir? I love him. He is the embodiment of art. You dengar semua lagu M. Nasir? Yes. Cuba nyanyi satu lagu M. Nasir. Ambil satu tajuk. Mustika. Okay. Very short. Mustika, oh mustika. Amir sambung. Okey, baik. Kita nak save dulu sebab lepas ni Harissa akan perform. Okey, sebelum kita nak bagi Harissa perform, boleh Harissa share all your socials and kat mana dia orang boleh listen to your song Metaphor? Okay, so you can listen to the song Metaphor dekat almost all music platforms, on Spotify, on YouTube is dekat account Alternate Records and Talents, Spotify, Apple Music, semua ada. All the music. Yeah. Alright. Yes. Baik. Okey, terima kasih kepada semua penonton Suka Pagi kerana sentiasa menyokong dan menonton kami di saluran 116 My TV. Sekarang ni kami nak meninggalkan anda bersama Harissa dengan performance dia untuk single terbaru Metaphor dalam segmen yang seterusnya, Lanja Sikit.